Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM Tingkatan 5. So hari ini cikgu nak sambung 10 soalan untuk soalan negeri Pahang kertas 1. Okey, kita pergi pada soalan 31. Rajah 11 menunjukkan satu set data. Okey, so kita ada satu set data. Tentukan julat antara kuartil. Okey, yang ni pelajar take note Kalau julat antara kuartil, so cikgu contoh sikit. Julat antara kuartil ni bermakna kuartil ketiga tolak kuartil yang pertama Okey, so bila kita dapat set data, okey, ni data sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, first kali dapat data macam ni, kita susun dulu data yang ada So 21. So 21. Okey, pas 21 dah, 21 dah, 23. Okey, kita ada 28. So 28, kita ada 27 dulu sorry. 27. Kita ada 28. Kita ada 33. Kita ada 35. Dan kita ada 40. Okey, first kali pelajar Okey, kalau kita ada satu data yang ada ni, di tengah-tengah dia ialah median. Okey, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, bila kita ada 8, so di tengah-tengah dia. So dekat tengah-tengah kat sini Okey, so kat sini ada 4, 1, 2, 3, 4. So kat sini ada 1, 2, 3, 4. So dekat sini adalah median lah. Median ni maksudnya 27 tambah 28 bahagi 2. So 27.5. Tapi kita tak nak median, kita nak kuartil yang pertama. So kuartil yang pertama mesti di tengah-tengah macam ni lah. Okey, antara 21 dengan 22. So kuartil pertama ni kita ada 22. So kuartil ketiga di tengah-tengah ni lah. So antara 33 dengan 35. So kuartil ketiga kita ada 34. Okey, so dekat sini formula kita dah ada. Sekejap mouse tak main. Okey, so 34 tolak dengan 22. So kita akan dapat 12. Okey, settle soalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan 32. Okey, jadual di bawah menunjukkan denyutan jantung dan denyutan jantung. Okey, dalam bilangan denyutan jantung, denyutan seminit, okey, bagi 4 pesakit COVID-19 yang direkodkan dalam selang masa setengah jam. Okey, so kita ada ni degupan jantung. Okey, tentukan pesakit yang mempunyai degupan jantung yang paling konsisten. Okey, paling konsisten. So bila kita ada data macam ni, okey, kita kena cari sisihan piawai lah. Konsisten ni maksudnya sisihan piawai paling kecil. Okey, so sisihan piawai macam mana kita nak cari? So cikgu dah ada skema jawapan cuma cikgu nak tunjuk macam mana nak cari sisihan piawai. Okey, first kali ni jawapan dia lah. Okey, mula-mula kita cari nilai min dululah. Okey, min maksudnya kita tambah semua bahagi dengan 5 data yang kita ada. Okey, so cikgu cari dulu. Okey, 88 tambah 110 tambah 106. So cikgu tambah 102. Cikgu tambah dengan 124. Okey, 124. So kita akan dapat 530 lah. Kita bahagi dengan 5. Bahagi dengan 5. So kita akan dapat min dia 106. Okey, cikgu kira kat sini So min dia 106. 106. So macam mana nak cari sisihan piawai? So jumlah X kuasa 2
bahagi dengan bilangan yang kita ada ni 5, bilangan frekuensi ni tolak dengan min 106. So pelajar tekan kalkulator lah. So kita kira okey. 88 kuasa 2. So kita tambah 110 kuasa 2, kita tambah 106 kuasa 2 tambah dengan 102 106 10. Okey, so betul lah. 102 kuasa 2, okey, tambah 124 kuasa 2. So kita akan dapat nilai 56,860 lah. Okey, kita bahagi dengan 5. Okey, dan kita tolak dengan 106. Okey, so kita akan dapat sisihan piawai ada 11,266 11,266. So sisihan piawai yang paling kecil lah. So kita akan dapat jawapan dia Q lah. Okey. So kalau ada komen, pelajar boleh komen di ruang komen di YouTube cikgu lah. Okey. So kita pergi kepada soalan 33. Okey, Raja menunjukkan sebuah botol mengandungi 8 biji pil berwarna biru. So dalam ni kita ada warna biru 8 biji. Okey, dan 5 biji pil berwarna putih. Okey. Ali mengambil sebiji pil secara rawak. Apakah kebarangkalian Ali mendapat pil putih? Okey, so putih, cikgu rekod 8 biru, 5 putih. So ruang sampel dia kita tambah lah. So kita akan dapat 13. Okey, so sekarang ni dia nak yang warna putih ni dapat berapa? So putih ada 5 lah. Jadi 5 per 13. Okey, kita tengok jawapan 5 per 13. So settle lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey, Koperasi SMK Emas menghadiahkan sekotak makanan dan sekotak minuman kepada sekumpulan 10 orang pelajar yang sedang menunggu giliran untuk disuntik vaksin COVID-19. Okey, dalam kotak makanan mengandungi, so kita tengok dekat sini. Kotak makanan kotak makanan kita ada 6 coklat dan 9 roti jagung. Okey, so kotak lagi satu kita ada kotak minuman. So ada 5 berperisa laici dan 7 tin air oren. Okey, ini pelajar kena highlight lah. Okey, biasanya cikgu akan minta pelajar cikgu lukis lah. Okey, ada kotak makanan. Ni kotak makanan. Okey, kotak makanan ada 6 roti coklat. So coklat ada 6 tu, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dan roti jagung ada 9. So J lah jagung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, dan kita ada kotak minuman. So ada lagi satu kotak minuman, 5 tin laici. So laici ada 5. 2, 3, 4, 5. Dan oren ada 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, Rosa adalah orang yang pertama mengambil makanan dan minuman tersebut. Rosa mengambil 1 roti dan 1 tin minuman. Okey, apakah kebarangkalian Rosa mengambil roti coklat atau, so dekat sini kita ada atau so kalau atau dia tambah lah. Okey, berperisa laici. So sekarang ni kita tengok coklat. Coklat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So coklat ni 6 per dengan 6 dengan 9, 15 lah. Okey, tambah dengan minuman laici. Laici ada berapa tu? 2, 3, 4, 5. So 5 per, kat sini 2, 4, 6, 7. 5 dengan
7, so 12 lah. Okey, so yang ni kita tekan kalkulator terus saja Okey, cikgu tekan kalkulator. 6 per 15 kita tambah dengan 5 per dengan 12. Okey, so pelajar akan dapat 49 per 60. Ada tak jawapan? Okey, so ada So settle untuk soalan yang keempat. Okey, kita pergi kepada soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima ni soalan trigo mudah sangat. Yang ni pelajar kena take note lah. Okey, kalau graf dia bermula dengan kosong macam ni. Okey, ni nilai dia 1, so negatif 1, ni graf sin lah. Okey, kalau graf dia bermula dengan 1 macam ni. Okey, ni adalah graf cos. Ni pelajar kena tahu. Okey, so automatik kita tahu ni graf sin. Okey, so cikgu lukis graf sin. So dia jadi macam ni lah. Okey, so sekarang ni kita tengok kat sini. Ni adalah amplitude dia lah. Okey, kalau graf sin y sama dengan A sin bx plus c. So A ni adalah amplitude dia. So dekat sini kita tahu amplitude dia adalah 3. So automatik dua jawapan dekat sini lah. Okey, dan lagi satu. So kita tengok kat sini 360. Okey, B ni untuk tempoh ayunan lah. Kalau biasanya graf dia sorry biasanya kalau graf dia akan rotate sekali saja 360. So ni satu lah. So kalau yang ni dia rotate 2 kali. So 2 kali B dia adalah 2 lah. 2x. So automatik kita tahu ni jawapan dia C. Okey, so settle dekat sini. Okey, so kita pergi kepada soalan 36. Okey, soalan 36 ni soalan ubahan. Okey, soalan ubahan ni senang Okey. Jadual 2 menunjukkan nilai-nilai bagi pemboleh ubah P, Q, R dengan keadaan P berubah secara langsung. So P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q. Maksudnya Q kuasa 2 dan berubah secara songsang. Okey, dan berubah secara songsang. Songsang 1 per lah, 1 per R. Okey. So P sama dengan K. Kita buang lambang tu alfa tu KQ kuasa 2 per dengan R. Okey, first kali pelajar kita kena cari nilai K dulu berdasarkan jadual yang ada. So kita nak cari nilai K, kita masuk nilai yang ada kat sini lah. Okey, so P dia 16. So 16 sama dengan K, kita nak cari Q dia adalah 4. So 4 kuasa 2 per dengan R dia adalah 2. So 4 kuasa 2 16 bahagi 2. So kita dapat 8K sama dengan 16. So K sama dengan 16 bagi 8 dapat 2. Okey, bila dah dapat K2, bolehlah kita cari nilai dekat nilai M yang soalan nak tu. Okey, so sekarang ni kita ada persamaan asal macam ni. So P sama dengan K dia adalah 2 lah. Q kuasa 2 per dengan R. Okey, soalan ni kita masuk nilai dia. Okey, P dia berapa? 18 sama dengan 2. Q dia apa? M. M kuasa 2 per dengan R dia adalah 1 lah. Okey, so dekat sini kita boleh settlekan. So M kuasa 2. So 2 bawa pergi sebelah, 18 bagi 2 dapat 9. So M sama dengan kuasa 2 bawa pergi sebelah, punca kuasa 9. So kita dapat 3. Okey, settle soalan dia. Mudah sangat Okey, soalan 37 pun kaedah yang sama juga. Okey, rajah 3 menunjukkan beberapa nilai bagi pemboleh ubah R dan S. Diberi bahawa S berubah secara songsang. S berubah secara songsang dengan R. Maksudnya 1 per R lah. Okey, dan nilai M darab N sama dengan 54. M darab dengan N 54. Okey, so kat sini S sama dengan kita gantikan K per dengan K dengan R lah. Okey, so soalan dia
hitung nilai Z. So Z tu berapa? Z tu berapa? Jadi kita masukkan nilai dia lah. Okey. So dekat sini. Okey, so dekat sini Okey. So kita gantikan lah. Kita ganti dulu dekat sini. Kita ganti R dengan S. So R ni dah jadi M. S tu dah jadi N. Okey, sebab dia kata maksudnya M sama dengan K per dengan N yang ni darab dengan yang ni. So K tu adalah 54. Okey, so nilai K ni kita dah tahu. Bila kita dah tahu, kita masuklah dekat sebelah ni. Okey, so kita buat semula. So R tu adalah Z lah. Okey, maksudnya Z, so kat sini 6. So 6 sama dengan, okey, pelajar faham S ni adalah 6. Okey, sama dengan K dia berapa? K dia kita dah tahu 54. Okey, per dengan Z. Z lah. Okey, Z bawa naik atas. Z sama dengan 54 bahagi dengan 6. Sorry tengoknya lah hasil. So cikgu ulang lagi sekali. Okey, so sekarang ni K dia, kita dah dapat 12 K tu. So R dia ni kita ganti dia dengan Z. R ni adalah Z, S ni adalah 6. So kat sini adalah 54. So 6 sama dengan 54 per dengan Z. So Z bawa naik atas, 6 bawa turun bawah lah. So Z sama dengan 54 bahagi dengan 6. So kita tekan kalkulator, ada tak jawapan? 54 bahagi dengan 6. So kita akan dapat 9 lah jawapan dia. Okey, so settle soalan yang ke-7. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-8. Soalan yang ke-8 ni mudah Ni penolakan matrik. Tolak matrik maksudnya kalau ada faktor macam ni kita kena kembangkan dululah. So cikgu kembangkan dia 3.0 0, 3.1 3, 3.2 6, 3.n 3n. Yang ni kita gantikan dia. Okey, habis. Okey, maksudnya soalan dia nak cari n. So n dia ada dekat bawah lah. Okey, kita nak cari n. Kita tengok rumah dia So 3n duduk sini. Okey, dan 1 duduk kat situ dan 10. Maksudnya 10 tolak 1 sama dengan 3n. So 9 sama dengan 3n. So n sama dengan 9 bahagi 3. So n tu dapat 3. Okey, mudah je. Okey, settle. Seterusnya pendarapan matrik. Pendarapan matrik pun mudah Okey. So cikgu buat highlighter kat sini. Kita settle yang atas dulu pelajar Kita settle yang atas dulu. Okey, so kenapa ni? Mana back? Okey, kita settle yang atas dulu. So cikgu highlight yang atas saja. Okey, so tak boleh sorry pelajar. So kita ambil atas. Negatif 2 darab dengan 2. So dapat negatif 4. Okey, tambah dengan 0 darab negatif 3, 0 lah. Okey, settle yang pertama kat sini. Okey, seterusnya negatif 2 darab negatif 1. So kita dapat 2. So 0 darab 4. So tambah 0 lah. Okey, settle bahagian atas. Kita settle bawah pula. Okey, pelajar tengok Pelajar tengok betul-betul. Kalau selesai belah bawah, so 4 kali 2 8. Mesti tambah 1 darab dengan negatif 3. So negatif 3 lah. Okey, lepas tu 4 darab negatif 1, negatif 4. Tambah dengan 1 darab dengan 4. So 4 lah. Okey, so dekat sini kita bracketkan dia lah. So dekat sini kita akan dapat negatif 4 2. So tambah tolak jadi tolak lah. 8 tolak 3. So 5. Kat sini 0. Ok,
Okey, ada jawapan dia. So ada negatif 4. Mana negatif 4? 2, 5, 0. Okey, jawapan dia D. Okey. So dan last kali ni adalah matriks songsang lah. Matriks songsang. Okey. Soalan dia cari nilai P dan nilai Q. Okey. So dekat sini kita boleh selesaikan dia lah. Kita boleh selesaikan dia. Ni maksudnya 3 darab dengan negatif 5. So kalau kita buat kurungan macam ni dia akan darab silang lah. 3 darab dengan negatif 5. Okey, tolak dengan negatif 4 darab dengan negatif 2. Bukan negatif 4 ni, 4 saja. Okey, so kita akan dapat macam ni lah. Okey, sekejap kalau cikgu songsangkan dia. 1/3 darab negatif 5 tolak dengan 4 darab negatif 2. Okey, so dekat sini kita terbalikkan dia negatif 5. So dekat sini 3. So 2 ni negatif 2 akan jadi 2 lah. Okey, 4 akan jadi negatif 4. Betul Okey, so dekat sini kalau kita selesaikan dia 1/, maaf kalau salah negatif 15 tambah 8. So negatif 5, 2, negatif 4, 3. So kenapa tak ada jawapan dia ni? Okey, P dia belah atas. So P dia adalah 2. P dia adalah 2. Q dia adalah 3. So Q 3 ada. Okey, sebab 2 ni kita tak perlu terbalikkan dia kita tak perlu terbalikkan dia, kita hanya ubah simbol dia saja. Okey, cikgu buat dekat sini terbalik. So cikgu betulkan balik. Sorry So dekat sini kita kena terbalikkan lah. So dekat sini dia akan jadi negatif 2. Bukan negatif 2 ni, negatif 2 dengan 4. Okey, so bila kita ubah dia akan jadi simbol dia macam ni lah. Okey, so automatik. Okey, cikgu betulkan lagi sekali So bila matriks songsang mesti 1/, atas darab dengan bawah. Okey, so atas darab dengan bawah maksudnya negatif. Yang ni dia dah terbalik ni. Okey, dia dah terbalik maksudnya 3 darab dengan negatif 5. Okey, maksudnya kalau cikgu ubah negatif 5 naik atas, 3 turun bawah. Okey, tolak dengan 4 darab dengan negatif 2. Okey, so P tu adalah 4 lah. Maksudnya 4 ni darab dengan negatif 2 darab dengan negatif 2. Negatif 4 darab negatif 2. So kalau negatif 2 kat sini jadi positif lah. Okey, so baru betul baru betul. Maaf pelajar. So P tu adalah 4, Q tu adalah 3. So jawapan A lah. Okey, so rasanya itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Cikgu harap video cikgu membantu Okey, minta maaf kalau ada salah dan silap. Okey, boleh komen di ruang komen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.